Okey, yang kelima. 9.20 dah. Biasa 9.20 ni ada yang cari dinding, cari tiang tak? Biasalah. Sebab itulah orang tua kata kalau nak tengok orang sihat, pi mana? Pi pasar raya dengan panggung wayang. Confirm tak ada sakit tu kalau pasar raya dengan panggung wayang. Kalau nak tengok orang sakit, pi hospital. Nak tengok orang jahat, pi penjara. Nak tengok orang mengantuk, pi ke masjid. Bukan masjid ni lah, masjid Nicaragua, Zimbabwe tu kita cerita. Okey. Habis bab tu, kita tengok bab seterusnya. Rasulullah tidak ada kompromi dalam soal pelaksanaan syariah. Bab nak laksanakan hukum syariah, Nabi tak ada kompromi. Dalam sejarah, peristiwa ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Seorang wanita bangsawan Arab Quraisy, Fatimah binti Al-Aswad. Fatimah binti Al-Aswad ni daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum antara Bani Quraisy yang elit. Bani Makhzum ni adalah siapa dia? Abu Jahal lah. Abu Jahal tu Bani Makhzum. Sayyidina Umar campuran Bani Adi dengan Bani Makhzum. Bapa Sayyidina Umar Bani Adi, mak dia Bani Makhzum. Mak Sayyidina Umar tu kakak kepada Abu Jahal. Sayyidina Umar tu anak saudara Abu Jahal. Sayyidina Umar anak saudara Abu Jahal. Kakak dia nama Hantamah binti Hisham. Abu Jahal Amru bin Hisham. Hantamah mak Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar gabungan dua kabilah yang dikatakan digeruni. Bani Adi pun hebat, Bani Makhzum pun hebat. Antara contoh Bani Makhzum yang lain, Khalid Al-Walid Bani Makhzum. Memang geng-geng Qur punya perang ni. Jadi salah seorang wanita dia, Fatimah binti Al-Aswad, tertangkap. Ada riwayat Aisyah sebut 3. Ulama-ulama sejarah bentangkan 3 sebab kenapa dia ditangkap. Pertama, Aisyah kata dia ni jenis suka pinjam barang orang, bila orang minta dia nafi. Contohlah kita kata pinjam gelang ke, pinjam perhiasan ke, tapi bila kawan tu kata janji nak bagi ni, bila masa aku pinjam hang, dia ada style tu. Jadi ada satu kes kata kes ni kerana macam tu. Ada riwayat lain kata memang dia ambil daripada orang lain, ambil dengan cara curi lah. Ada satu riwayat lain, waktu malam dia terserempak dengan seorang pengembara, dia curi salah satu beg yang dibawa oleh pengembara dan akhirnya tertangkap. Lalu keesokan dibawa masalah dia pada Nabi. Jadi bila dia ni golongan elit, maka orang-orang Bani Makhzum yang ketua-ketua tu pergi mintalah keringanan dengan Nabi. Kalau boleh nak hukum ni jangan hukum berat-berat, bagilah keringanan pada dia. Dan kalau boleh maafkan, kira orang panggil apa kalau dalam mahkamah? Kes apa ni? Kes diselesaikan, dilucutkan kes ni, tak payah-payahlah diam-diam. Nabi tolak. Kemudian sebab Nabi tolak, mereka guna orang tengah. Mereka guna orang tengah. Siapa dia? Antara orang yang dicintai Nabi ialah anak kepada anak angkat dia. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, anak angkat kepada anak angkat Nabi Usamah bin Zaid, jeneral perang tu. Jadi sebab Nabi sayang Zaid, dia guna Zaid, tolonglah kamu jadi orang tengah bagi pihak kami, pi pujuk Nabi supaya ringan, kurang-kurang pun ringanlah bebanan. Jangan potong tangan, sebab mencuri ni hukum potong tangan. Pilah Usamah bin Zaid cerita kat Nabi. Tak dan habis Usamah Zaid bercakap, adakah kamu nak bersyubhah untuk melanggar undang-undang Allah? Tegah Nabi. Walaupun dia sayang dekat Usamah, tapi adakah kamu nak bersyubhah dengan mereka, nak langgar undang-undang Allah? Diam, jangan bercakap kamu wahai Usamah. Tidak ada pilihan untuk melanggar undang-undang Allah. Lalu Usamah pun terkejut, sedar kesalahan diri dia, dia minta keampunan daripada Rasulullah akibat terlajaknya perkataan begitu depan Nabi. Hari yang lain, petang hari Nabi keluar. Antara perkara masyhur yang Nabi sebut, sesungguhnya kebinasaan dan kemusnahan umat-umat sebelum kamu ialah kerana bila orang-orang besar dan mulia di kalangan kamu yang mencuri, kamu lepaskan mereka. Tapi bila orang-orang yang kecil di kalangan kamu yang mencuri, kamu laksanakan hukuman atas dia. Lalu keluarlah kalimah masyhur Rasulullah, dan kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Maka hukuman tu
potong. Waktu tu mereka tak puas hati lagi, mereka pergi minta tolong dengan isteri Nabi. Siapa isteri Nabi? Ummu Salamah. Ummu Salamah nama betul dia Hindun binti Abi Umayyah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Sebab bapa kepada Ummu Salamah memang Bani Makhzum. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Bani Makhzum. Anak dia Ummu Salamah isteri Nabi. Tolonglah ni bani kita, orang suku kita, minta dengan suami kamu Muhammad, tolong ringankan. Nabi tolak. Akhirnya tetap dijalankan, potong tangan ke atas Fatimah binti Al-Aswad. Dan direkodkan dalam sejarah, lepas potong tangan dia jadi baik. Dia insaf, tak buat dah kerja-kerja lama dia. Sebab itulah Al-Quran sebut dalam surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wa huwal azizul hakim. Orang yang mencuri, sama ada berjantinakan lelaki atau berjantinakan perempuan, faqta'u aydiyahuma, dua-dua kena potong tangan. Tapi terma potong tangan jangan disalah anggap. Maksudnya kena detailkan mengikut hadis-hadis yang lain. Bukan kata curi 2 kupang pun kena potong tangan. Jangan ambil keumuman tu. Asal kata curi potong tangan. No. Dia kena lebih 1/4 dinar baru kena potong tangan. Setakat curi roti gardenia 2 bungkus tak payahlah potong tangan. Dan kes kecurian juga kena tengok condition. Tengok tu, bukan sekadar barang yang dicuri, pencuri tu. Orang mencuri tu pasal apa curi? Lapar 10 hari tak makan. Benarlah dia mencuri, bukan setakat barang curi tu jadi perbahasan. Konteks orang yang mencuri tu kerana lapar, kerana tertekan. Boleh faham ah? Okey. Jazaan bima kasaba. Dia dipotong tangan, dihukum sebab apa? Sesuai dengan perbuatan yang dia buat, nakalan minallah, sebagai salah satu bentuk penyiksaan daripada Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah dialah zat yang maha bijaksana lagi maha zat yang aziz. Apa aziz? Perkasa, hakim, bijaksana. Curi potong tangan, tapi dia ada terma-terma perbahasan-perbahasan dalam ilmu fiqh. Tang mana nak potong, kalau kecurian kali kedua nak potong tang mana, kalau berlaku lagi selepas 2 kali mencuri nak potong tang mana. Dia ada garis-garis panduan yang perlu dipatuhi. Okey, bila kita tengok lagi yang terakhir, contoh Nabi ni semua bentuk rasuah tidak pernah membantutkan usaha dakwah Nabi. Semua bentuk rasuah tak pernah membantutkan usaha Nabi. Contoh, kalau tuan-tuan buka surah Al-Isra ayat 90 hingga 93, baca ayat-ayat tu, tengok dia punya huraian tafsir. Satu ketika pemimpin-pemimpin Bani Quraisy ni duduk berdekatan dengan Kaabah. Waktu tu keadaan dia matahari nak terbenam, nak menghala ke malam. Antara yang ada di situ 2 anak Rabi'ah. Kata Nabi berteduh di kebun mereka di Taif tu, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ada satu masa dia jadi pak mertua Nabi, Abu Sufyan bin Harb. Sebab Nabi kahwin dengan anak dia kan, Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah isteri ke berapa Nabi Muhammad? Ramlah isteri ke berapa? Tuan-tuan, pernah jumpa tak isteri Nabi yang nama Ramlah? Semua iling kepala. Payah nak cari dalam kitab, dia guna nama sebenar, Ummu Habibah itulah Ramlah binti Abi Sufyan. Isteri pertama tak kenal, memang boleh cekik kan? Siapa isteri pertama Nabi? Khadijah. Isteri kedua Aisyah. Tak lagi. Yang paling tua dalam kalangan isteri-isteri Nabi, dia yang paling tua, Saudah binti Zam'ah. Lepas tu baru kahwin dengan Aisyah. Lepas tu baru kahwin dengan anak Saidina Umar, Hafsah. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam tadi Ummu Salamah. Yang ketujuh sekali lagi Zainab binti Jahshin. Yang ke-8 anak pemimpin Bani Mustalik. Lepas perang Bani Mustalik dia kahwin. Pemimpin Bani Mustalik ialah Al-Haris bin Dirar.
Juwairiyah binti Al-Haris. Isteri Nabi yang ke-8 Juwairiyah, anak pemimpin Bani Mustalik. Yang ke-9 satu-satunya bukan bangsa Arab, Yahudi. Nabi kahwin lepas perang Khaybar. Bapa dia pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Isteri Nabi Sofiyah binti Huyai. Yang ke-10 Ramlah lah. Yang ke-11 Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris dengan Zainab binti Khuzaimah nombor 5 tu adik-beradik, ibu sama mak lain-lain. Zainab binti Khuzaimah nombor 5 tu dengan Maimunah binti Al-Haris adik-beradik, ibu sama, Hindun binti Auf. Bapa lain-lain. Hak tu bapa Khuzaimah, hak ni bapa Al-Haris. Pening mak sama ayah lain. Sebab tu Nabi puji mak dia. Sebab wanita yang dikahwini oleh sekurang-kurang 6 orang tokoh terkemuka. Dia ada lagi suami lain, dia kahwin 3 orang. Hindun binti Auf tu, satu dengan Khuzaimah, bapa kepada Zainab. Satu lagi Al-Haris, bapa kepada Maimunah. Satu lagi Umais, Asma binti Umais. Asma binti Umais ni, Umais suami dia, dapatlah Asma binti Umais. Suami pertama Asma binti Umais ialah sepupu Nabi, abang kepada Sayyidina Ali yang terkorban dalam perang Mu'tah. Siapa? Perang Mu'tah kan meninggal 3 orang. Nabi dah sebut dah nama-nama tu. Mula-mula yang pegang bendera tu ialah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terkorban, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far Abi Talib terkorban, Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah, kamu pilihlah siapa pemimpin yang kamu nak lantik. Jadi hak nombor 2 tu siapa? Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Asalnya Asma binti Umayyah isteri Ja'far. Bila Ja'far syahid, siapa yang ambil? Abu Bakar yang kahwini dia. Lepas Ja'far tu Abu Bakar kahwin dengan kawan ni, dengan Asma binti Umais. Dapatlah anak nama Qasim bin Abu Bakar. Okey. Kemudian bila Abu Bakar dah meninggal waktu jadi khalifah, Sayyidina Ali pula kahwin dengan dia. Sayyidina Ali pula kahwin dengan siapa? Dengan kawan ni. Berapa dah suami dia? Ja'far tokoh hebat, Abu Bakar tokoh hebat, Sayyidina Ali tokoh hebat. Dah jadi 3 orang dah. Kakak kepada depa ni Ummu Faddal, isteri Abbas pak saudara Nabi. Anak Hindun tu juga tadi hak kahwin 3 orang tu, anak dia tu nama ada seorang Ummu Faddal, isteri kepada Abbas pak saudara Nabi. Dah tadi 3 orang sahabat dah kahwin, tokoh yang ke-6 siapa? Tokoh yang ke-4 pak saudara Nabi. Lepas tu Nabi pula tokoh yang ke-5 ambil 2 anak dia. Lepas tu tokoh yang ke-6 siapa? Adik kepada Salma tu Arwah binti Umayyah, tu bini pak saudara dia Hamzah. Adik pada kawan tu bini Hamzah, pak saudara Nabi. Itulah Nabi kata Hindun binti Auf ni seorang ibu yang hebat. Anak-anak dia dikahwini oleh sekurang-kurang 6 tokoh hebat. Panjang cerita dia tak? Pening ke? Bendanya simple, cuma kita malas nak mencari. Kita duk anggap bila cerita pasal sahabat ni seolah-olah dia jauh kan. Ni sahabat ni padahal kadang-kadang tu sepupu. Hak ni anak saudara, hak ni lipat kau ni, hak ni lipat kau ni. Contoh hak paling pening selalu kita sebut macam Zubair kan. Zubair bin Awam ni salah seorang sahabat Nabi lah yang dijamin masuk syurga. Zubair dengan Nabi apa hubungan? Zubair bin Awam dengan Nabi apa hubungan? Nak bagi senang macam ni. Mak saudara Nabi dulu berapa orang? Kata sayang Nabi, selawat tak berhenti. Mak saudara Nabi berapa orang? Mak saudara Nabi berapa orang?
Mak saudara, bukan pak saudara. Mak saudara. Ada berapa orang? Jumlah. Saya tak suruh sebut nama pun. 6. Satu nama Sofiah. Sofiah ni satu mak dengan Hamzah. Isteri Abdul Muttalib ada 6. Salah satu isteri Abdul Muttalib nama Halah binti Wuhaib. Sofiah, Hamzah, Muqawwim, Hajar. Jadi Sofiah ni salah seorang mak saudara Nabi, adik-beradik dengan Hamzah. 5 lagi, satu mak dengan Abdullah. Adik-beradik yang Abdullah lelaki ada 3. Abu Talib, hak pelihara Nabi tu, nama betul dia Abdul Manaf. Zubair, Abdullah. Hak perempuan, lepas Sofiah tu ada siapa? Ada yang nama Ummu Hakim Al-Bayda, ada nama Atikah, ada nama Umaymah, ada nama Arwa, ada nama Barrah. Jadi Sofiah mak saudara Nabi ni kahwin dengan abang kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abang dia Al-Haris bin Harb. Zaman jahiliyah. Kahwin dengan Al-Haris, Al-Haris meninggal. Meninggal Al-Haris. Dia pun kahwin suami yang kedua dengan Awam. Sofiah kahwin dengan Awam, dapat Zubair bin Awam. Apa hubungan Nabi dengan Zubair? Sofiah mak saudara, kahwin dengan Awam, dapat Zubair bin Awam. Apa hubungan Zubair dengan Nabi? Sepupu Nabi lah. Zubair tu sepupu Nabi, anak mak saudara Nabi. Zubair juga boleh jadi anak saudara Nabi. Kok mana jadi? Agak-agak kok mana Zubair nak jadi anak saudara Nabi? Nabi anak yatim, mak tak ada, bapa tak ada, mak tak ada, kakak tak ada, abang tak ada, adik tak ada. Macam mana Zubair boleh jadi anak saudara Nabi? Biasa anak saudara ni anak abang ke, anak kakak ke, anak adik-beradik kita. Dah Nabi orang je, tiba-tiba Zubair yang jadi sepupu tadi, Zubair juga boleh jadi anak saudara. Kok mana? Bapak Zubair tadi siapa bapak Zubair? Awam. Awam tu siapa? Awam tu ialah Awam bin Khuwailid, abang kepada isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Awam bin Khuwailid, abang kepada Khadijah binti Khuwailid. Bila Zubair tu anak Awam, dia anak saudara Khadijah. Khadijah kahwin dengan Nabi, jadilah anak saudara sabit Nabi juga. Tadi sepupu, dia jadi anak saudara sabit. Zubair juga boleh jadi biras Nabi. Sebab Zubair bin Awam suami kepada Asma binti Abu Bakar. Nabi kahwin dengan adik dia Aisyah binti Abu Bakar. Zubair tu suami Asma. Asma tu kakak Aisyah. Nabi kahwin dengan Aisyah, dia jadi biras. Sekaligus boleh juga kata abang ipar. Tadi satu sudut lah, sebab Asma tu kakak. Jadi apa hubungan Rasulullah dengan Awam? Dah Khadijah tu adik, Awam tu abang. Awam tu jadi apa? Abang ipar Nabi. Dalam masa yang sama pak saudara Nabi, dah dia suami mak saudara Nabi. Awam tu abang ipar Nabi, sebab Khadijah tu adik. Sedangkan Awam ni kahwin dengan Sofiah, mak saudara. Satu abang ipar, satu pak saudara pula. Pening ke tak pening? Oh, pening ya tak? Bendanya senang je, tapi dia jadi 69 punya family lah. Simple. Sebenarnya ringkas-ringkas kalau kita seronok tuan-tuan belajar bab. Padahal kalau orang tanya ustaz salah silap berapa orang, tak ingat-ingat pun kita. Kita ingat Nabi je. Betul, seronok. Kita boleh tahu sahabat ni bani mana, hubungan dengan Nabi apa semua. Yang penting kita kembali semula. Tu biarlah kan, kita belajar lain kali pula. Panggillah sekali lagi. Kita belajar buat salah silap sungguh-sungguh.